Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah kitab Anak Kunci Surga, yaitu kitab Fardhu Ain yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah. Okay. Pada minggu yang lalu kita telah selesai membicarakan bab tentang azan dan iqamat, okay. Yaitu kalau dalam kitab Jawi disebut bang lah, ya. Bang dan iqamat. Bang tu azan lah. Okay. Kita telah menyebutkan, walaupun pembahasannya hanya ringkas saja, tidaklah terlalu panjang, sekadar menyebutkan tentang sunnat melaungkan azan dan iqamat sebelum salat fardu, di mana hadisnya adalah umira Bilalun an yashfa'al adhana wa an yutiral iqamata illa al iqamah. Bilal radhiyallahu anhu disuruh untuk menggenapkan bacaan dalam azan dan mengganjilkan bacaan dalam iqamat kecuali pada lafaz qad qamatis shalah. Okay. Yaitu seperti yang kita ketahui lah, yaitu azan dilaungkan dengan bilangan 2 kali, yaitu genap, manakala azan iqamat pula dilaungkan sebanyak 1 kali. Okay. Dan azan pula, beza antara azan dan iqamat. Azan adalah tujuannya untuk memanggil orang di luar masjid untuk datang ke masjid, manakala iqamah adalah kita memanggil orang yang berada di sekitar dalam masjid tersebut untuk mendirikan solat. Itu sebut namanya pun iqamah. Iqamat maksudnya penegakan ataupun berdirilah, daripada perkataan qama yaqumu, kum, berdiri, ya. Jadi iqamah maksudnya berdirilah, daripada perkataan berdiri. Maksudnya qad qamatis shalah, maksudnya telah berdiri, maksudnya akan didirikan sembahyang. Walaupun maknanya telah berdiri, tapi maksud telah di situ, qad di situ, walaupun maksudnya telah berdiri, tapi yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah hampir ataupun sedang didirikan. Maksudnya waktu yang hampir, maksudnya selepas habis qomat ni terus akan didirikan solat. Okey. Kemudian ada lagi hadis yang kita bacakan hari itu, yaitu idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kamu mendengar suatu suara muadzin melaungkan azan, maka hendaklah kamu menjawab seperti mana yang dilaungkan, seperti bacaan azan yang dilaungkan, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, ataupun disebut sebagai hay'alah. Hay'alah maksudnya hayya 'alas salah, dan juga hayya 'alal falah. Kalau Syiah lain lagi, dia ada, saya pun ingat, tapi saya pernah dengar azan Syiah tu dalam YouTube, dia ada lagi, dia ada tambahan lagi. Okey, maka itu tidak termasuklah, kerana Syiah tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian ulama mengeluarkan mereka ini dari kelompok Islam. Okey.
Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu berkenaan syarat wajib salat. Okay? Syarat wajib salat. Syarat wajib salat. Sesungguhnya salat 5 waktu sehari semalam wajib ke atas setiap orang Islam yang berakal, baligh dan suci dari haid dan nifas. Kata Syekh Al-Mandili, kalau dalam kitab Jawi asalnya disebut hanya saja wajib sembahyang 5 waktu atas tiap-tiap orang Islam yang berakal, yang baligh, yang suci daripada haid dan nifas. Maka tiada wajib sembahyang sebagai wajib tertentu dengan dia di dalam dunia atas kafir, kerana ketiadaan sah sembahyang daripadanya. Kalau orang tidak Islam, orang bukan Islam, maka jika mereka ingin cuba solat, maka boleh mereka solat, tetapi pahalanya tidak, mereka tidak mendapatkan apa-apa pahala. Seperti pernah saya tonton ada satu channel tu, ataupun sebenarnya saya dapat daripada, kalau siapa yang pernah download Muslim Muslim Pro kan, yang azan tu kan, ada juga Quran di situ, dan dia ada iklan di situ di mana ada seorang orang bukan Islam yang dia tunjukkan dia cuba puasa, kemudian dia cuba ikut solat tarawih dan sebagainya. Okay? Mereka ingin merasai, dan memang baguslah dari segi pandangan ataupun dari segi perasaannya. Memang apa yang dia berikan pengalamannya semuanya secara positif lah. Dia merasakan memang merasakan satu yang lain dari yang lain. Dia merasakan satu macam keinsafan. Cuma malangnya dia masih belum memeluk agama Islam. Maka apa yang dia lakukan tu sekadar lakukan begitu sahajalah, tidak diberikan apa-apa habuan pahala, kerana dia belum lagi mengucap 2 kalimat syahadah, ataupun dia belum mahu menerima Islam. Ada juga orang bukan Islam yang dia mengucap 2 kalimat syahadah tapi dia tidak menerima. Sebab tu orang yang mengucap 2 kalimat syahadah, dia mesti menerima, maksudnya dari segi hati dia sedia menerima agama Islam tersebut, bukan hanya kerana menyebut saja-saja di lisan tanpa perasaan untuk menerima, ataupun dia niatnya ingin masuk dalam agama Islam. Kalau dia tidak berniat lagi, walaupun dia ucapkan berapa banyak kali pun, maka tidak dikira keislamannya. Demikian juga orang munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik juga mengucap 2 kalimat syahadah, melaksanakan salat, berpuasa, bahkan haji. Kan tetapi mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-munafiquna fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempat mereka adalah di dalam api neraka. Tempat api neraka yang paling bawah sekali, di kerak api neraka yang paling rendah, asfal, maksudnya yang paling bawah sekali. Okey, itu menunjukkan bahawa orang-orang munafik, meskipun mereka di dunia secara zahirnya dilihat sebagai orang Islam, tapi di akhirat nanti maka mereka mendapatkan siksaan yang paling tidak terperi, yang paling sakit, paling besar sekali, atau paling dahsyat sekali, kerana mereka ditempatkan di tempat yang paling bawah sekali di api neraka, tetapi orang-orang kafir di atas mereka. Orang kafir lagi atas, orang munafik di bawah lagi. Okay? Jadi suatu bahayanya orang-orang munafik ini, ataupun kita sendiri mudah-mudahan dijauhkan daripada tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Sebab ada juga orang munafik yang tidak sedar dirinya munafik, kan? Seperti orang-orang yang suka menghina agama Islam, kan? Bersenda gurau dengan agama. Semua itu disebut di dalam Al-Quran merupakan ciri-ciri orang munafik, yang mana mereka ni selalu suka memperolok-olok agama, kan? Bila mana dikata marilah kita beriman, maka mereka kata, oh kami beriman. Tapi bila mereka di belakang orang beriman, mereka kata kami cuma pura-pura sahaja. Itulah orang munafik. Kita kembali kepada syarat tadi. Syarat wajib salat
Oleh kerana itu orang kafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan solat seperti mana wajib yang dituntut ke atas orang Islam, kerana tidak sah solat yang dikerjakan oleh orang kafir. Solat juga tidak diwajibkan ke atas orang gila dan kanak-kanak. Okey, jadi ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama orang kafir, maka mereka tidak wajib. Jadi tidak perlu kita suruh orang kafir ikut sembahyang sebab mereka tidak muslim. Kemudian yang keduanya kanak-kanak tidak wajib. Demikian juga orang gila. Orang gila juga tidak wajib solat. Tapi kalau kanak-kanak dan orang gila itu mau ikut solat, boleh, tidak ada masalah. Kalau orang kafir mau ikut solat, boleh, tidak ada masalah. Tapi adakah mereka wajib? Adakah mereka akan disiksa kerana meninggalkan solat? Maka jawabnya tidak. Kerana mereka tidak memenuhi syarat wajib solat. Apa dia syarat wajib solat? Islam, berakal, baligh dan suci. Sama ada dari nifas ataupun dari haid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an 3, 'anis sabiyyi hatta yablugha wa 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anil majnuni hatta yabra'a. Diangkat kalam dari 3 golongan. Maksudnya kiasan lah. Ini merupakan kiasan bagi golongan orang yang tidak diberikan hukum taklifi. Rufi'al qalamu an 3. Diangkatnya pena dari 3. Disebut diangkat pena. Apa maksud diangkat pena? Maksudnya tidak ditulis dari sebagai orang yang diwajibkan melakukan. Ataupun orang tu kalau dia meninggalkan, maka dia tidak menanggung dosa. Itu maksud rufi'al qalam, diangkat pena. Okey? Anis sabi, iaitu dari kanak-kanak. Sabi ni bayi pun sabi juga. Okey? Hatta yablugha. Kalau dalam riwayat yang lain hatta yahtalim. Ada banyak riwayat, ada banyak versi. Okay? Dalam riwayat ini menyebut hatta yablugha, dari kanak-kanak sehingga dia telah baligh. Wa 'anil naimi, dari orang yang tidur, hatta yastayqidha, sehingga dia bangun tidur. Wa 'anil majnuni, dari orang gila, hatta yabra'a, sehingga dia kembali sembuh daripada penyakit gila. Dalam riwayat yang lain disebut hatta yaqilu, ataupun sehingga dia kembali berakal semula. Okey. Wajib menyuruh kanak-kanak yang telah sampai umur 7 tahun untuk mengerjakan solat. Wajib memukul kanak-kanak yang meninggalkan solat apabila mereka telah sampai umur 10 tahun. Okey. Meskipun kanak-kanak telah sampai umur 7 tahun, walaupun mereka ataupun kanak-kanak yang belum lagi mencapai umur baligh, okey, ataupun mencapai umur 7 tahun. Disebut 7 tahun sebab apa? Sebab ada hadis Nabi. Maka mereka, kalau mereka mengerjakan solat sebelum itu, contoh umur 5 tahun, 6 tahun mereka solat, maka solat mereka dikira sah. Sebab dia, nanti kita akan masuk seterusnya syarat sah solat. Sekarang ni masuk bab wajib dahulu. Adakah mereka wajib? Jawabnya tidak wajib. Cuma kanak-kanak berumur 7 tahun, adakah wajib atau tidak? Kalau dalam Kalau dalam kitab Anak Kunci Syurga ni, kata Syekh Al-Mandili, wajib menyuruh kanak-kanak yang telah sampai umur 7 tahun untuk mengerjakan solat. Okey? Wajib menyuruh, maksudnya yang wajib itu terletak atas beban itu terletak di atas bahu ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak tersebut. Orang yang menjaga ibu bapa terutamanya, yang menjaga anaknya, apabila anaknya telah sampai umur 7 tahun, maka wajib itu bukan ke atas anak-anak tapi bagi ibu bapa, yaitu menyuruh anak-anaknya tersebut yang telah sampai umur 7 tahun untuk menegakkan solat atau mendirikan solat. Kalau sekiranya ibu bapa tidak menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan solat ketika sudah berumur 7 tahun, maka yang menanggung dosa adalah ibu bapanya. Okey, yang menanggung dosa adalah ibu bapanya. Jadi kedua ibu bapa mesti menyuruh anaknya. Kalau sekiranya dia sudah suruh tapi anaknya tidak mau melakukan, maka ibu bapa telah selesai tanggungjawabnya lah. Maksudnya dia sudah dikira
telah menunaikan amanah, kerana telah pun menyuruh. Tak perlu pukul lagi, sebab Nabi SAW tidak suruh pukul, kecuali apabila telah mencapai umur 10 tahun baru boleh dipukul. Bukan pukul maksudnya menyakitkan ataupun dirotan sampai berbekas, tidak. Sekadar memberikan peringatan, memberikan pengajaran supaya mereka terlatih untuk melaksanakan atau membiasakan menunaikan solat. Dan wajib memukul kanak-kanak yang meninggalkan solat apabila mereka telah sampai umur 10 tahun berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru as-sabi," artinya suruhlah oleh kamu akan kanak-kanak dengan sembahyang apabila sampai ia 7 tahun, dan apabila sampai ia 10 tahun maka pukul oleh kamu akan dia kerana meninggalkannya. Wallahu a'lam. Okey, sampai situ bab syarat wajib solat lah. Okey, syarat wajib solat. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu, suruhlah oleh kamu akan kanak-kanak dengan sembahyang apabila sampai ia 7 tahun. Apabila telah sampai umur 7 tahun, maka ibu bapa hendaklah memerintahkan anak-anaknya supaya menunaikan solat, mendirikan solat. Kalau tidak pandai pun ikut saja, belajar. Waktu umur 5 tahun, 6 tahun tak perlu disuruh. Jangan dulu disuruh, kerana perintah agama belum lagi ada. Cuma kalau kita mau membiasakan, boleh, tidak ada masalah. Cuma ada hikmahnya kenapa Nabi SAW memerintahkan ketika umur 7 tahun lah. Sebagian ulama kata kerana umur 7 tahun adalah umur mumayyiz. Dia boleh membezakan antara baik dan tidak baik, yang betul dan salah. Kerana ketika itu adalah umur yang mula anak-anak berfikir dengan lebih waras lagi lah. Adapun sebelum itu mereka akan tidak mampu mencapai. Bila diajarkan mungkin masuk juga, tapi tidak sepenuhnya, ataupun mainnya lebih banyak lah. Tapi bagi lelaki ini, meskipun umur 7 tahun telah diperintahkan untuk menunaikan solat, tapi dari segi kewajipannya, kerana umur balik bagi lelaki biasanya agak lewat sedikit, antara 12 tahun hingga 15 tahun. Kebiasaannya 15 tahun ke atas lah. Kebiasaannya. Itu menjadi perbincangan di kalangan ulama lah tentang umur tersebut. Okey. Wa idza balagha 10 sinin, apabila telah sampai umur 10 tahun, maka hendaklah kamu memukulnya. Hendaklah kamu memukul. Artinya hendaklah di rotan, tetapi bukan dengan rotan yang menyakitkan, sekadar memberikan pelajaran lah. Okey. Sekadar memberikan pelajaran. Okey. Kita masuk bab yang baru, iaitu syarat sah solat. Syarat sah solat. Ada berapa syarat salat? Disebut oleh Syekh Al-Mandili, disyaratkan pada sah sembahyang itu ada 9 perkara. Ada 9 perkara, maksudnya yang menjadikan sahnya sembahyang seseorang itu, atau dikira sebagai sah. Artinya syarat sah solat ni ada 9 lah. Menurut Syekh Al-Mandili ada 9 syarat sah salat. Yang pertama, menghadap kiblat. Kata beliau, pertama menghadap kiblat. Kerana firman Allah Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dalam suratul Baqarah ayat 144, maka hendaklah kamu palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka palingkan olehmu akan muka engkau pihak Baitullah, yakni Ka'bah. Dari dalil ini, dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 144 ini menunjukkan bahawa wajibnya menghadap ke arah kiblat, ataupun sah
salat itu dikira apabila telah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, menutup aurat. Kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah. Apabila ambillah oleh kamu akan perhiasan kamu pada ketika sembahyang. Maksudnya pakailah pakaian ketika kamu sedang sembahyang. Ketika sembahyang maka pakai pakaian. Pakaian disebut sebagai zina. Zina ni apa? Perhiasan. Bukan zina, itu zina secara lughah. Ada pula zina yang tercela, maksudnya zina perbuatan zina. Tapi zina itu diambil daripada perkataan zina yang bermaksud perhiasan. Jadi dari ayat Al-Quran suratul A'raf ayat 31 ini menunjukkan bahawa wajibnya menutup aurat, sehingga itu kalau tidak menutup aurat maka salat tidak sah. Had aurat lelaki, kata Syekh Al-Mandili, aurat laki-laki barang antara pusat dan lutut, kerana hadis riwayat Al-Baihaqi. Iaitu aurat lelaki ini di antara pusat sehingga ke lutut, di atas lutut, di bawah pusat hingga di atas lutut, termasuklah pusat dan lutut itu sendiri. Itu pun ada khilaf lah. Menurut mazhab Syafi'i, pusat dan lutut itu termasuk aurat, maka perlu ditutup. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzurna ila ma duna as-surrati wa fawqa ar-rukbah." Apabila seseorang dari kamu mengahwinkan jariahnya, maksudnya hamba perempuannya, dengan hamba lelakinya atau orang upahannya, maka janganlah kamu memandang jariah itu pada auratnya. Aurat ialah bahagian tubuh yang berada di antara pusat dan lutut. Itu hadis yang menunjukkan bahawa ini pun telah maklum. Saya kira tentang aurat ni kita semua sedia maklum. Cuma hadisnya mungkin ada yang kita tidak tahu. Jadi hadisnya adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzurna ila ma duna as-surrati wa fawqa ar-rukbah. Disebut oleh Syekh Al-Mandili dalam terjemahan beliau, dia kata artinya apabila mengahwinkan oleh seorang kamu akan jariahnya, akan hambanya laki-laki, atau akan kulinya, kuli ini pembantulah, kulinya, maka jangan memandang jariah itu akan auratnya. Maksudnya jariah itu jangan melihat aurat lelaki, jariah lelaki itu, hamba lelaki. Jangan lihat aurat lelakinya. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, dan bermula aurat barang yang antara pusat dan lutut. Itu adalah aurat, batasan aurat lelaki. Disebut dunas surrati wa fawqa rukbati, di bahagian bawah antara pusat dan lutut. Manakala aurat bagi perempuan pula adalah seluruh tubuh badannya, melainkan muka dan kedua telapak tangan, belakang tangannya, sehingga ke pergelangan tangan. Bermula aurat barang dan aurat perempuan segala badannya, melainkan muka dan dua tapak tangan dan belakangnya hingga pergelangan. Pergelangan. Jadi ada orang sebut muka dan tapak tangan, dia tidak sebut belakang, sehingga tu dia keliru. Ingat, muka dan tangan tapak tangan saja ditutup, jadi belakangnya dia buka. Itu tidak tepat, sebab bila kita sebut tapak tangan, kita lupa bahawa belakang ni pun kena tutup juga. Jadi artinya seluruh muka dan tangan ni saja, maksudnya seluruh tangan ni lah, sehingga ke pergelangan tangan. Itu sahaja yang diberikan keudzuran. Kalau terdedah pun tidak mengapa, tetapi sunat sahaja ditutup. Menurut mazhab Syafi'i, sunat menutup seluruh juga. Suatu memakai purdah hukumnya sunat bagi kaum wanita. Memakai purdah hukumnya sunat, tapi tidak wajib. Melainkan mazhab Hambali, melainkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali kalau tidak silap saya,
Selain itu, mazhab yang lain semua mengatakan sunat sahaja. Mazhab Hambali yang mengatakan wajib hukumnya menutup wajah dan juga tangan. Dan mereka ada hujah mereka yang tersendirilah. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Artinya, dan jangan menzahirkan oleh orang-orang perempuan akan perhiasan mereka itu melainkan barang yang zahir daripadanya. Berkata ulama tafsir, dikehendaki dengan barang yang zahir itu muka dan dua hujung tangan. Dua hujung tangan inilah. Okey? Maksudnya kata para ulama, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir pun banyak menyebut, antaranya tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, kan, yang menyebutkan bahawa kecuali yang zahir daripadanya adalah muka dan tangan. Okey, muka dan tangan. Itu maksud illa ma dhahara minha. Okey, menurut ulama mazhab Hambali mereka ada hujah lain lagi, illa ma dhahara minha, mereka menggunakan hujah yang lain lagi. Maksud yang zahir daripadanya adalah pakaian luar kalau menurut mazhab Hambali lah. Okey. Jadi ala kulli hal, secara umumnya kita telah ketahui bahawa aurat bagi lelaki antara pusat hingga lutut, manakala wanita seluruh tubuh badannya melainkan muka dan juga tangan. Adapun telinga, kadang ada wanita yang pakai tudung tapi dia keluar telinga sebab dia ingin menampakkan dia punya perhiasan, maka tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Ataupun nampak leher. Leher juga termasuk aurat. Yang tidak aurat hanya wajah dan kedua telapak tangan. Itu pun kalau ditutup maka lebih baik lagi kerana hukumnya sunat. Kerana seluruh para sahabiyah dan juga isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin, mereka semuanya memakai purdah ataupun menutup seluruh wajah mereka. Namun ada kalanya terbuka, dari situlah keluarnya ataupun wujudnya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Adakah wajib atau sunat sahaja? Okey. Yang ketiga, mengetahui telah masuk waktu salat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Jadi ada waktu-waktunya telah ditentukan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini 103. Kemudian perinciannya waktu solat itu ada pada hadis Nabi yang telah kita bahaskan pada bab sebelum ini. Wallahu alam. Saya kira cukup dahulu untuk malam ini. Kita sebutkan sekitar 3 dahulu syarat sah solat. Insyaallah selebihnya ada 9 semuanya. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kemudian kita akan masuk bab rukun solat. Okey, kita akan masuk bab rukun solat. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian ilmu, daripada pembacaan kitab Anak Kunci Syurga ini, yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu